Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghadabi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Firas pengawas kan. Lama tak dengar kan. Bila kamu duduk kat rumah PDPR ni lama dah kamu tak boleh nak baca doa dekat PA system, betul tak? Jadi rindu pula nak dengar suara-suara kamu. Okey. Baik, yang kedua, okey, sebelum satu lagi peringatan sebelum kamu mulakan kelas. Okey, kalau kamu nampak cikgu tahu setengah kamu yang menggunakan handphone kamu tak berapa nampak muka cikgu, betul tak? Sebab handphone kamu berada dalam keadaan tegak, betul? Kalau kamu boleh, kalau kamu nak cuba, okay, ada setengah handphone tu kamu tak lock, kamu boleh sengitkan handphone kamu macam ni. So, view dia akan jadi lebih luas. So, kamu akan nampak cikgu daripada hujung sana sampai hujung sini. Tapi bila tak apa, tapi kalau kamu cuba saja, kalau tak boleh tak apa, kamu kekalkan tegak sebab apa yang cikgu nak present hari ni cikgu akan buatkan full screen untuk kamu. Cuma untuk yang paparan kamu, kalau kamu buat handphone ni tegak, maksudnya kamu tak nampak cikgu rasanya sebab paparan cikgu melintang. Okey, tapi tak apa, asalkan kamu dengar suara cikgu. Nanti kamu tengok dalam handphone kamu tu sebenarnya dia ada function dia, di lock. Lock screen tu maksudnya kalau kamu tegak, kamu sengitkan, dia takkan ikut sengit sebab handset kamu dah lock. Nanti kamu cubalah kemudian ya. Baik. Okey, jadi kita akan teruskan dengan kita punya pelajaran pada pagi ini. Baik, sebelum kita mula, cikgu nak tanya, siapa yang tahu apa yang kita nak belajar pada pagi ini? Cikgu nak tanya, siapa yang boleh jawab? Buka mic dan kamu cuba jawab. Apa yang kita nak belajar pada pagi ini? Dah kelang kabut baru buka buku. Okey, cuba teka. Cikgu rasa siapa yang masuk awal tadi dia akan tahu. Okey, cuba buka mic kamu. Siapa jawab tu? Tak raise hand pun? Okey, Damia. Nanti Alia Faiza raise hand dulu. Okey, Damia silakan. Buka mic. Bunyi? Apa yang kita nak belajar pasal bunyi? Betul ke bunyi? Ada tak yang lain nak cuba? Apa yang kita nak belajar hari ni? Okey, Alia Faiza. Bunyi juga. Okey, Damia cakap bunyi, Alia Faiza cakap bunyi. Siapa yang masuk awal tadi dia nampak poster cikgu. Jadi kita dah tahu dah apa yang kita nak belajar pada hari ini. Betul tak? Jadi kalau kamu dah tahu, bagus. Yang belum tahu, jadi pada pagi ini kita akan belajar sedikit tentang apa yang kita kata sebagai bunyi. Cikgu ulang balik yang minggu lepas kita dah belajar tentang okey, cikgu nak tanya jugalah. Nanti nak tengok kamu ingat tak ingat. Okey, cikgu nak tanya Hafiz Zikri. Minggu lepas apa yang kita dah belajar minggu lepas? Hafiz Zikri. Okey, buka mic Hafiz Zikri. Ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas masa Google Meet? Mana Hafiz Zikri? Siapa boleh bantu? Ingat lagi tak apa yang kita dah belajar minggu lepas? Siapa boleh bantu? Masa Google Meet yang lepas. Adam Haris macam nak angkat tangan gitu. Ingat lagi tak? Latihan yang minggu lepas yang kita dah buat latihan, kemudian kita dah buat Google Meet, apa dia? Topik yang lepas yang kita dah belajar. Hanif? What have we learned in the class? Betul. Berkenaan dengan lights ataupun cahaya. Okey, kita dah belajar tentang reflection, refraction. Okey, pantulan cahaya, pembiasan cahaya dan kita dah buat eksperimen. Sedikit eksperimen ringkas iaitu eksperimen bagaimana kita nak melihat pembiasan cahaya, refraction of light. Itu kita dah tengok pada minggu yang lepas. Okey, baik. Jadi sekarang ini kita nak tengok untuk hari ini apa yang kita akan belajar adalah kita akan belajar tentang bunyi. Kita akan belajar bagaimanakah bunyi dihasilkan. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk
Okey, kita akan belajar bagaimanakah bunyi dihasilkan. Kemudian kita nak memerihalkan bagaimana bunyi ini boleh bergerak ke semua arah. Mesti kamu fikir kan, macam mana pula bunyi boleh bergerak kan? Okey, ingatkan cahaya je bergerak. Sebab minggu lepas, last week kita dah belajar cahaya boleh bergerak. Betul tak? Kalau betul cakap tunjuk angguk. Okey, cahaya boleh bergerak. Betul tak? Okey, kita belajar cahaya bergerak tapi cahaya ni kita tak nampaklah dia bergerak dalam perlahan. Kerana cahaya ni dia bergerak dalam kelajuan yang cukup laju. Jadi kita tak nampak. Kalau kata cahaya ni bergerak perlahan, bila kamu pasang torchlight kan, kamu nampak cahaya tu bergerak. Itu kalau cahaya bergerak perlahan. Tapi cahaya dia bergerak sangat laju. Okey, sama juga macam bunyi. Bunyi juga bergerak. Sounds also travels. Okey. Dan yang ketiga kita akan tengok iaitu kita akan memberi contoh fenomena dalam kehidupan seharian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan. Apa pula bunyi boleh dipantulkan kan? Betul ke bunyi boleh dipantulkan? Alia Faizah, betul ke bunyi boleh dipantulkan? Okey. Mesti kamu fikirkan macam mana pula bunyi boleh pantul. Tak apa, kita akan tengok selepas ini. Alright. Baik. Jadi apa yang kita akan tengok hari ini, cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Mana dia? Alright. Okey, so ini yang kita akan belajar pada hari ini iaitu tentang bunyi. Okey. Boleh nampak ke? Nampak tak apa yang cikgu tunjuk? Warna kuning ni nampak tak? Okey, very good. Boleh nampak. Okey. Baik, yang pertama, okey, kita akan belajar tentang bunyi. Okey, baik. What are the sound that can you observe in the situation below? Kamu boleh tengok, yang ini pun kamu boleh rujuk sebenarnya dalam buku teks kamu. Okey, buku teks bahasa Melayu, buku teks bahasa Inggeris, gambar dia sama sahaja. Apa yang kamu boleh perhatikan dalam situasi di bawah? Yang ini kalau kamu nak tengok dekat buku teks, kalau kamu nampak kat sini jelas, kamu dah tengok kat sini je. Tak payah tengok buku teks, tapi kalau tak jelas, kamu boleh tengok buku teks. Okey? So, what are the sound that can you observe in the situation below? Cikgu nak tanya. Siapa rasa? Okey, apa yang kamu boleh nampak? Apakah bunyi yang ada dalam ni? Okey, cikgu nampak Audi Damia, dia angkat tangan. Okey, silakan Audi Damia. What can you observe? Tu ada raise hand tu. Okey, Bella. Bella pun dia tekan juga raise hand kan. Okey. Bella, cuba. Okey, tak apalah, cikgu nak tanya Bella jugalah. Bella, apakah bunyi yang dapat kamu perhatikan dalam gambar ni? Horn kereta. Apa dia? Horn kereta. Betul, kamu sebut. Okey, horn kereta. Okey, Damia. Bunyi orang bercakap. Bunyi orang bercakap. Yang mana? Dia cakap apa? Mari-mari. Oh, mari-mari. Kalau dalam gambar ni dia cakap apa? Comel-comel ya? Betul tak? Dalam gambar yang cikgu tunjuk ni dia cakap comel-comel. Betul ke? Betul ke salah? Bukan. Biar kata bukan. Bukan comel. Dia kata come. Tu bahasa Inggeris. Come. Mari. Mari kan. Orang meniaga. Okey. Siapa lagi tak? Okey, Aimi. Okey, what are the other sound? Apa lagi bunyi yang kamu boleh tengok dalam gambar ni? Bunyi kucing. Bunyi kucing. Okey, ada kat bawah tu. Miau-miau. Bunyi kucing. Okey. Adam. Apa lagi bunyi yang kita boleh tengok dalam ni? Penyanyi. Orang menyanyi. Orang menyanyi. Okey, orang menyanyi. Baik, lagi. Cikgu nak kata Isma Arisa. Apa lagi bunyi yang ada dalam ni? Bunyi burung. Okey, bunyi burung. Atas tu. Bunyi burung kan? Okey. Allahu Akbar. Jatuh pula. Hafiz Zikri. Hafiz Zikri. Apa bunyi lagi yang ada dalam ni? Dah jatuh handsetnya. Hafiz Zikri. Bunyi apa lagi yang ada? Mic dia rosak kot. Ataupun dia ni kot. Okey, tak apa. Hanif. What are the sound that you can observe? Hanif. Bunyi orang main gitar. Okey, bunyi orang main gitar ataupun the people is plucking the guitar. Dia plucking gitar ataupun bermain gitar. Bunyi dia bermain gitar. Very good. Okey, so there are many sounds. Ada banyak bunyi dalam satu gambar ni. So inilah yang kita nak belajar sebenarnya. Bagaimana bunyi itu dihasilkan. Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey.
Kalau kamu dengar bunyi gitar, bunyi orang berlari, bunyi horn kereta, bunyi burung, sebenarnya bagaimana bunyi ini dihasilkan? Macam mana kita boleh dengar bunyi? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada idea tak? Pagi-pagi ni biasanya otak fresh kan? Okey, cuba muka ada idea tak? Sebenarnya macam mana bunyi ni boleh berlaku? Ha. Firas, kau ada nak cuba ke? Muayyad ke? Syarul Ikhwan tak ada hari ni ya? Kalau Syarul Ikhwan ada, mesti dia nak respon. Okey, siapa? Siapa yang rasa dia tahu? Sebenarnya macam mana bunyi ni boleh dihasilkan? Okey, Alia Faizah, silakan. Getaran. Getaran. Oh, kamu kamu kata getaran. Okey, Alia, macam mana kamu rasa getaran tu? Ada contoh tak? Alia Faizah, getaran yang kamu rasa boleh menghasilkan bunyi ni. Tiup kertas. Tiup kertas. Tiup kertas. Okey, kamu pernah cuba tak, Alia? Tiup kertas tu? Pernah cuba? Siapa pernah cuba? Angkat tangan. Tiup kertas. Siapa pernah cuba? Angkat tangan. Cikgu nak tengok. Alia Faizah seorang. Okey, Muayyad tak pernah try. Okey, Alia Faizah. Betul, okey. Kalau kamu cuba, okey, kalau kamu ada kertas kat tepi kamu tu, cuba kamu ambil buku kamu tu, kamu ambil satu muka surat. Macam ni kan. Muka surat yang ringan, jangan muka surat yang tebal tu. Yang dalam tu, kamu cuba tiup. Kamu tengok macam ni kan. Kamu bukan tiup tegak tau. Kamu tiup melintang ni. Kamu akan nampak kertas tu dia bergetar, betul tak? So sebenarnya betul, okey, kata-kata Alia Faizah tu betul, sebenarnya dia dihasil melalui getaran, dan contoh yang Alia Faizah cakap tadi adalah tiup kertas. Okey, itu jawapan tu boleh diterima sebab dia pernah cuba. Very good. Okey, baik, kita teruskan. Jadi sebenarnya bunyi sound ni dihasilkan oleh getaran. Kalau kamu tengok dekat gambar yang cikgu tunjuk ni, objek yang bergetar, jadi molekul udara pun akan bergetar dan kemudian dia akan masuk ke telinga kita dan kemudian dia akan ditukar ataupun menjadi bunyi yang boleh kita dengar. Jadi basic yang kamu kena faham, asas yang kamu kena faham adalah getaran. Benda bergetar. Getar tu dia akan menghasilkan bunyi. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai vibration. Vibration, vibrate. Contoh apa yang paling mudah sekali yang biasa kamu tengok benda vibrate ni? Siapa tahu? Apakah contoh benda yang paling mudah yang biasa sangat kamu tengok benda tu vibrate? Hari-hari mesti vibrate. Apa dia? Telefon. Telefon. Very good. Telefon. Kan? Telefon kita ada function vibrate, betul tak? Bila call masuk je dia bunyi kan, dia akan vibrate. So daripada vibrate tu sendiri dia menghasilkan bunyi, betul tak? Zing zing, betul tak? So sebenarnya itu adalah paling asas. Vibration itu pun dah menghasilkan bunyi. Jangan kamu kata ringtone tu lain. Ringtone tu adalah yang dia keluar daripada handphone ni. Tapi asas vibrate tu bila handphone tu dia dah vibrate, dia sendiri akan mengeluarkan bunyi yang kamu boleh perasan. Okey, very good. Itu contoh paling dekat. Dekat rumah kamu. Semua orang ada handphone. Kan, ada yang ada handphone baru, ada yang ada handphone lama, betul tak? So, asas dia adalah sound is come from vibration ataupun bunyi dihasilkan ataupun terhasil daripada getaran. Itu yang kita kena ingat. Okey. So, getaran dan bunyi, okey, cara bunyi dihasilkan. So kita ada beberapa kaedah ataupun cara bagaimana bunyi dihasilkan. Okey, there are ways how sound can be produce. Okey, bagaimana bunyi dihasilkan? Yang pertama adalah melalui tiupan ataupun blowing. Okey, kita tiup. Huf, huf. Okey, kita tiup. The first one. Number 2 is knocking, ketukan. Kita ketuk. Kalau kamu ketuk meja pun dah boleh menghasilkan bunyi, betul tak? Kamu ketuk apa? Okey, ketuk apa? Ketuk paling mudah ketuk meja lah kan. Boleh menghasilkan bunyi. Jadi yang lain-lain contoh macam kat sekolah kamu pernah ketuk apa? Kamu ketuk meja, kamu ketuk drum kan. Itu semua akan menghasilkan bunyi. Welcome Salsabil Ikram. Okey. Baik, yang ketiga adalah plucking ataupun petikan. Yang ni istilah baru yang kamu kena tahu. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil plucking. Apa dia Hanif? Cuba ulang balik apa yang cikgu cakap.
Plucking. Plucking ni mungkin kamu jarang dengar. Tapi kalau bahasa Melayu, dia petikan gitar. Biasanya benda yang bertali kita plucking ataupun kita petik. Itu benda yang bertali biasanya. Dan kemudian seterusnya adalah bowing, iaitu gesekan. Sama juga, biasanya kalau bowing ni dia khas kepada violin ataupun biola. Dia gesek. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk contoh. And then last one is tepukan. Apa contoh tepukan yang ada? Tepuk macam ni. Itu bunyi orang tepuk hasil daripada tepukan. Dia menghasilkan bunyi. So there are 5 ways. Ada 5 cara bagaimana bunyi dihasilkan. Blowing, knocking, plucking, bowing and clapping. Tiupan, ketukan, petikan, gesekan dan tepukan. Kamu kena ingat ni, okey? Baik, next. Yang ini adalah cara bunyi dihasilkan. Apa contoh yang pertama adalah apa dia? Flute. Flute. Okey, cikgu nak minta. Okey, Sufia Imanina. Kamu pernah tengok tak flute ni macam mana rupa dia? Ada tak Sufia Imanina? Okey, dia tak perasan. Okey, Danish Hakim. Kamu tahu tak macam mana flute ni, bentuk dia flute? Danish Hakim ada tak? Dia pun tak perasan kot. Okey, Salsabil lah baru masuk. Salsabil, boleh cakap tak? Buka mic. Okey, Salsabil. Kamu pernah tengok tak flute? Kamu tahu tak flute tu apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, flute ni sebenarnya dia macam seruling. Tak boleh buka mic cikgu. Tak apa. Okey, tak apa Sufia Imanina. Very good. Okey, tak apa. Okey, flute ni dia tak pernah tengok. Tetapi flute ni sebenarnya kalau bahasa Melayunya adalah seruling. Ataupun paling mudah contoh dia adalah apa dia? Kat sekolah kamu pernah guna benda ni? Recorder. Very good. Siapa yang jawab tu? Salsabil. Saya. Salsabil. Cikgu bagi tepukan. Salsabil. Very good. Iaitu recorder. Recorder tu adalah contoh yang paling dekat dengan kamu. Yang menggunakan tiupan. Dia tiup, dia menghasilkan bunyi. Betul tak? Siapa yang tak pernah main recorder? Angkat tangan. Cikgu rasa kamu tahun 4 mesti dah pernah kan? Kalau tak ada, kamu boleh tengoklah dekat YouTube kan. Cikgu nak tunjuk contoh, cikgu pun tak ada recorder kan. Okey, baik. Itu adalah seruling. Okey, dia tiup, udara di dalam seruling tu dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Number 2, xylophone. Xylophone ni cikgu rasa kamu pernah main masa kamu kecil. Betul tak? Ada bapak kamu beli kan, kamu tengok kat kedai RM2 pun ada jual. Dia bentuk panjang tu, kemudian kamu, okey, macam mana xylophone menghasilkan bunyi? Kita buat apa? Kita tiup ke? Itu kita buat apa? Ketuk. Amy, very good. Kita ketuk, ting 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 dia berbunyi. Itu xylophone. Okey, so bila kita ketuk dia bergetar. Kemudian yang ketiga, gitar. Tali yang dipetik atau digesek akan bergetar. Tu gitar. Cikgu rasa kamu pernah tengok dan mungkin pernah main. And last one, kepingan simbol. Okey, simbol ni adalah benda yang bulat tu. Dekat sekolah cikgu rasa tak ada kot. Ada. Simbol ni. Okey, simbol ni selain daripada orang pegang dekat tangan, dekat mana lagi kamu biasa nampak? Selain daripada pegang, okey, simbol ni kamu nampak pegang, dia akan getarkan. Dish, dish, dish. Jadi dekat mana lagi kamu nampak simbol ni biasa orang guna? Drum. Very good Adam Haris. Dekat drum. Tapi drum dia akan letak secara melintang. Dia akan gunakan apa? Dia akan melintang. Very good Adam Haris. Adam Haris biasa main drum ke? Ada drum kat rumah? Tak ada. Tapi mungkin kamu pernah tengok kan kat YouTube ke apa semua kan? Okay, so that is how the sounds are made. Okay, itu bagaimana bunyi dihasilkan. Okay, baik. Okay, sebelum kita masuk ke arah bunyi bergerak, cikgu nak tunjuk contoh. Hari ni kamu special sikit. Cikgu nak tunjuk contoh, kamu tengok ya. Okay, kalau tak nampak bagi tahu. Ni yang specialnya. Okay. Kat sini cikgu ada pelbagai instrumen. Kamu nampak tak? Tak nampak ya? Hang. Sekejap ya. Okey. Boleh nampak tak apa yang ada dekat skrin?
Nampak kan? Nampak apa tu? Siapa boleh cakap? Apa dia kalau kamu nampak? Gitar, betul? Okey. Jadi yang pertama cikgu akan tunjukkan kepada kamu beberapa instrumen bagaimana dia menghasilkan bunyi. Okey, nak tengok tak? Kalau nak tengok semua sekali tunjuk piece. Okey, tengok betul-betul ya. Kamu tengok betul-betul. Okey, sekarang cikgu akan bawakan kepada kamu gitar. Okey, udahlah tunjuk piece-nya, lama sangat. Okey, tengok gitar yang cikgu ada ni. Okey, tengok betul-betul. Kamu mungkin tak nampak tangan cikgu, tapi kamu akan nampak pergerakan dia. Okey, cikgu petik satu ya. Dengar bunyi tak? Tapi kamu nampak tak getaran dia? Okey, kamu tengok betul-betul. Cikgu tarik panjang sikit. Cikgu buat semua pula. Ini gitar rock. Kita try gitar kapuk. Orang panggil gitar kapuk kan? Cikgu akustik gitar. Okey. Nampak tak? Sebenarnya kalau kamu tengok lebih dekat, bila cikgu tekan ni, nampak ni? Dia tali tu bergetar. Kamu nampak tak? Nampak tak getaran pada tali tu? So itu yang berlaku sebenarnya. Bila benda tu bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Baik. Okey, yang kedua, tu gitar. Kita nak tengok apa lagi? Cepat, cakap nak tengok apa? Kita tengok drum. Okey, kita tengok drum. Bukan drum ni. Kita tengok akustik drum. Nampak? Power tak drum cikgu? Okey. Baik. Kamu tengok betul-betul dekat drum tu. Ada tak getaran? Okey, cikgu cuba ya. Nampak tak? Kamu nampak getar tak? Okey. Yang warna kuning ni lah yang kita panggil sebagai simbol tadi tu. Yang Adam Haris kata dekat drum tu. Biasa orang pegang dengan tangan. Yang ini dia adalah simbol yang diletakkan di drum. Nampak bunyi dia? Okey. Ni drum major orang panggil besar. Ni drum biasa. Nampak? Bila kita ketuk, dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Okey. Lagi apa lagi? Cepat. Minta. Nak apa? Violin nak violin? Nak? Okey. Kita tengok violin. Okey. Cikgu akan gesek. Nampak tu? Nampak tak bergetaran di hujung tu? Tu tali atas. Tali bawah. Tali ketiga. Boleh nampak tak getaran dia tu? So bila dia bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, dan yang ada tak flute? Ada tak? Flute. Sekejap cikgu tengok flute ada tak? Alah, flute tak ada. Okey, cikgu tunjuk yang ini pula. Keyboard. Yang ini. Baik. Okey. Yang ini lain sikit. Okey. Siapa boleh kita tahu? Nampak tak getaran dia? Nampak tak getaran dia dekat piano ni? Damia, dia macam tengah berfikir je. Nampak ke? Getaran dia dekat piano ni. Nampak ke Moyan? Sebenarnya untuk piano dia lain sikit. Dia sebenarnya getaran dia bukan terjadi di sini. Di mana? Siapa boleh teka? Adakah getaran dia berada di sini, tempat yang kita tekan ni? Tengok cikgu tekan ya. Ini tak sedap grand piano. Cikgu cuba classic rock organ. Okey. Oi, bunyi dia lain. Tak nak classical grand. Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bagaimana piano ni? Adakah dia akan bergetar di tempat yang kita tekan ni? Tidak. Ni sebenarnya di tempat tekan. Adakah tempat tekan dia bergetar dekat sini? Kita tekan sini, dia getar dekat sini.
Menggiling. Okey, baik. Siapa nak cuba? Ada tak idea? Sebenarnya macam mana konsep piano ni? Dia bergetar dekat mana? Macam tali tadi kita nampak kan? Macam gitar kan? Macam gitar tadi. Dekat gitar kita nampak. Dia bergetar macam ni. Ting, ting, ting. Nampak? Itu gitar. Tetapi kalau dekat piano, ada nak cuba tak? Mana piano? Keyboard. Okey, cikgu siapa yang belum cuba ya? Sekejap ya. Cuba. Dekat tempat dalam dia tu. Dekat mana? Tempat dalam dia tu. Dekat tempat dalam dia tu. Kamu pernah main piano ke, Muayyad? Tak, tapi pernah tengok orang main. Dekat mana? Dekat YouTube. Very good. Dekat YouTube. Adakah betul? Okey, siapa yang rasa betul dekat dalam tu angkat tangan. Siapa yang rasa salah dia kata, bukan kat dalam. Hanif angkat tangan. Hanif raise up your hand. Ada yang tak jawab, yang tak angkat tangan. So, dia tak yakin. Okey, bagaimana cara nak membuktikan? Okey, cikgu akan tunjukkan kepada kamu satu video. Kejap ya. Alia Faizah cakap ada tali dekat dalam piano. Betul ke Alia? Kamu pernah tengok ke tali tu? Okey, cara nak tahu betul ke tak betul, kita tengok. Cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Betul ke ada tali? Okey, cikgu nak kamu tengok video ni, okey? Sekejap. Cikgu present screen. Mana dia? Okey, yang ini cikgu stop. Kamu tengok ya. Baik. Quick time. Okey, baik. Ni kamu tengok ni. Tengok video ni, okey? Kalau kamu tak nampak nanti bagi tahu cikgu, okey? Tengok video ni. I thought you might enjoy seeing what it looks like inside the piano while someone's playing it. So here's my son Theodore. He's going to play a song for us. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Itulah sebenarnya bagaimana bunyi dihasilkan dalam piano ataupun piano. Okey. Sebenarnya kamu tak nampak dia punya bukannya dia dihasilkan bunyi itu melalui tempat yang kamu tekan, tetapi dia berada di dalam tu. Dia ketukan kepada tali di dalam piano tersebut, itu yang menghasilkan bunyi. Okey, baik, kita teruskan. Okey, so sekarang ni kita nak belajar tentang perkara yang seterusnya adalah sound travel ataupun bunyi bergerak. Okey, dia kata Faris, Teruni and Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Okey, sekarang ni 4 kristal duduk dekat bahagian atas. 4 zamrud pun barisan yang sama. Okey, cuba kamu teka. Okey, kalau kita di sekolah. Dengar soalan cikgu betul-betul. Kalau kita berada di sekolah, okey, masa kamu darjah 1, kamu berada dekat bahagian bawah, betul tak? Bawah pejabat, betul tak? Okey, darjah 1. Kemudian darjah 2, kamu naik ke atas sekali. Di atas pejabat. Darjah 3, kamu berada di hujung sebelah sana, dan kemudian darjah 4. Kamu berada di kelas kamu sekarang ni. Okey. Pernah tak dekat sekolah kamu tak pernah dengar bunyi loceng? Pernah tak dekat sekolah kamu tiba-tiba kamu kata, tak ada lah bunyi loceng hari ni? Ada tak? Tak ada. Okey? Semua mesti kamu dengar. Terutamanya loceng apa yang paling kamu suka? Loceng waktu apa? Waktu apa? Waktu rehat. Waktu rehat. Itulah loceng yang kamu paling suka. Loceng waktu rehat je,
Semua sekali akan tahu, oh sekarang rehat kan. Okey. Baik. Jadi sebab apa kita boleh dengar? Macam mana orang yang dekat blok D, yang dekat darjah 6 tu pun boleh dengar loceng? How? Hanif, you don't have any idea. Bagaimana yang orang yang blok D tu boleh dengar bunyi loceng yang sama? Orang yang duduk dekat pendidikan khas pun boleh dengar. Orang dekat makcik jaga, dekat makcik Kiah tu pun boleh dengar. Ni Muayyad. Okey, silakan. Buat loceng tu bunyi kuat dan boleh ke semua arah. Very good. Sebab loceng tu bunyi dia kuat dan kemudian dia boleh bergerak ke semua arah. Okey, sound travel to all direction. Bunyi dia bergerak. Bunyi dia bukan macam cahaya. Kalau cahaya kita tahu dia bergerak apa? Lurus, betul tak? Kalau cahaya lampu ni, contoh ni torchlight kan. Okey, tengok sini. Ni torchlight. Cahaya dia bergerak ke depan saja. Dia bergerak lurus. Orang yang duduk belakang ni tak boleh nampak. Cahaya tu dia tak pusing pula menghadap orang belakang ni. Tidak. Okey, tetapi bunyi dia bergerak ke semua arah. Nampak ni? Dia bulat-bulat. Semua arah dia bergerak. Okey, dia bergerak ke semua arah. Itu adalah bunyi. Okey, so sebab itulah semua orang yang berada di sekitar boleh mendengar bunyi. Contoh macam kamu dengar bunyi apa? Ambulan. Contoh bila kita dengar bunyi ambulan lalu, orang yang belakang ambulan pun boleh dengar, orang yang duduk depan ambulan pun boleh dengar. Orang yang duduk sini pun boleh dengar, orang yang duduk sini pun boleh dengar bunyi ambulan. Sebab itulah bunyi ambulan bila dengar orang akan bagi apa? Bagi laluan. Orang akan sengitkan kereta. That's why. Jadi sebab itulah kamu boleh dengar bunyi siren. Termasuklah bunyi horn. Horn kereta pun kalau kamu duduk belakang kereta pun kamu boleh dengar bunyi horn kereta. Sebab apa? Sebab bunyi bergerak ke semua arah. Depan, belakang, kiri, kanan semua dia bergerak. Okey. Sama juga macam ni di sekolah. Okay, it's recess time. Waktu rehat, waktu yang loceng yang paling semua orang suka. Sebab apa? Kamu boleh makan nasi lemak, sausage lah, apa benda kamu semua boleh makan. Betul tak? Okay. Okay, dan itu adalah bunyi boleh bergerak. And then last thing kita nak belajar hari ni adalah bunyi boleh dipantulkan. Okay. Baik, minggu lepas kita dah belajar cahaya boleh dipantulkan. Betul tak? Cahaya kita pantulkan. Kita boleh cahaya boleh dipantulkan. Pada cermin kita boleh pantulkan cahaya. Tapi sebenarnya bunyi juga boleh dipantul, iaitu sound also can be reflected. Okey. Reflected. Bunyi boleh dipantulkan. Macam mana bunyi boleh dipantulkan? Macam ini. Bunyi hanya boleh dipantulkan apabila terkena pada suatu permukaan yang keras. Okay, sounds can be reflected when it hit the hard surface. Okay, permukaan yang keras. For example, dinding. Dinding, gua, okay. Dan dia akan dipantulkan ke arah yang sama. Contoh, kalau kita jerit dekat dinding, dia akan dipantulkan kembali ke arah yang sama dengan bunyi tu dihasilkan. Dia tak adalah pergi ke belakang ni pula kan. Tiba-tiba kamu jerit kat sini, dia pergi belakang ni. Tak ada. Dia akan dipantulkan ke arah kamu balik. Okey? Contoh dia macam dalam gua. Dan juga dalam dewan yang kosong. Okey. Kamu dengar betul-betul. Kamu rasa... Sekejap ya. Mana dia? Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alah, dekat sound cikgu tak ada echo pula. Hari tu ada. Saya cikgu cuba Mana Hello. Tak ada. Hari tu cikgu rasa dekat mic cikgu boleh echo. Okey. Bila suara kita dipantulkan, bunyi dia akan jadi macam mana? Dia akan apa? Bergema. Okey, dia akan bergema. Okey, dia akan bergema dan bunyi tu seolah-olah dia jadi double. Hello. Betul tak? Tempat yang contoh kalau kita jerit dalam dewan yang kosong, kita masuk dalam dewan XCKB tu sekarang kan. Kalau kamu berani lah, pergilah masuk sekolah kan. Cikgu pun tak berani sebab tak ada orang. Okey. Kalau cikgu masuk dalam bilik tayang tu, cikgu jeritkan, cikgu cakapkan, dia akan bunyi bergema. Assalamualaikum, kum.
Hai, 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 hai. Kan? Okey, dia akan bergema. Tambah pula kalau dalam gua. Okey? Jadi benda tu sebenarnya terjadi disebabkan oleh bunyi itu dipantulkan. Bila kita cakap, dia patah balik. Cakap, dia patah balik. Dia akan dengar 2-3 kali. Itulah bagaimana bunyi boleh dipantulkan. Okey. Cikgu akan tunjukkan lagi contoh. Alhamdulillah. Sorry. Sejuk sangat cikgu pun. Okey, baik. Seterusnya, ini adalah fenomena pantulan bunyi. The phenomena of reflection of sound. Bunyi boleh dipantulkan ke arah hard surface. Okey. Fenomena bunyi ni terbagi kepada 3 contoh. Yang pertama adalah gema. Gema ni yang kita dengar. Yang tadi macam cikgu cakap, dalam gua, dalam dewan yang kosong tu kita panggil gema, echo. Kalau kamu perasan, kalau dekat mikrofon ke, kamu boleh set echo. Kamu dengar orang mengaji kan, yang sedap-sedap tu semua dia gunakan ada bunyi gema. Itu yang jadi ngaji dia lagi sedap. Itu semua adalah tambahan. Okay. Kemudian ultrasonic ataupun ultrasound, itu guna pantulan bunyi. And then last one is sonar. Macam mana contoh dia? Cikgu akan tunjukkan. Ini adalah salah satu fenomena pantulan bunyi. Okay. Iaitu gema ataupun echo. Okey. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan keras. Kita tengok tadi, ya, bila pantul ke dinding, pantul ke gua, that is gema, echo. Number 2, ultrasound ataupun ultrasonic. Okey. Bunyi ultrasonic ni tak dapat didengar oleh manusia. Kita tak boleh dengar. Tapi dia boleh dengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan juga ikan paus untuk memandu arah dan juga mengesan lokasi mangsa masing-masing. Dan juga dalam bidang-bidang perubatan, ultrasound ni digunakan masa mak kamu. Kalau mak kamu bersalin kan? Mak kamu bersalin pula. Masa mak kamu mengandung, dia nak pergi check up baby, dia akan gunakan ultrasound. Yang kamu tengok video ataupun kalau kamu pernah ikut mak kamu pergi check perut tu, dia akan letakkan di atas perut untuk check baby. Betul tak? Dia nak check tangan baby cukup tak cukup, kaki baby cukup tak cukup. So, semua menggunakan ultrasound. Dia tak ada bunyi pun. Kita tak dengar pun bunyi tu. Tetapi bunyi tu ada. Okey. Dan contoh sebagai juga kapal selam ni. Okey. Dia pantulkan bunyi. Dan kemudian yang ketiga adalah sonar. Okey. Sonar ni adalah teknologi. Dia bukannya bunyi yang dihasilkan oleh haiwan. Dia adalah teknologi pantulan bunyi ultrasound yang digunakan untuk mengesan objek dalam air. Kamu perasan tak baru-baru ni ada yang kes kapal selam tenggelam dekat Indonesia tu? KD Nanggala tu, betul tak? Okey. So, itu pun sama. Yang kamu dengar dia hantar kapal penyelamat kan? Macam mana dia orang nak mencari benda-benda kapal selam yang tenggelam ni? Mereka menggunakan teknologi ni, sonar. Okey, dia menggunakan teknologi tu untuk dia mengesan apa objek yang berada di dalam laut yang dalam. Dia tak adalah pergi menyelam, pergi cari sampai bawah kan? Dia gunakan salah satunya adalah teknologi ni lah. Okey, sonar. Dia pantulkan bunyi, kemudian bunyi tu patah balik. Kalau ada benda, dia akan bunyi lain. So, itu adalah teknologi pantulan bunyi. Okey, so setakat ni faham tak? Kalau faham, cuba tunjuk. Good. Okey, so kita dah belajar tadi. Yang pertama, kita dah tahu bunyi bergetar untuk menghasilkan bunyi. Kemudian, kita dah belajar bunyi bergerak ke semua arah. Okey, dan yang ketiga, kita dah belajar tentang fenomena pantulan bunyi. Okey, baik. Jadi sekarang ni, sebelum kita habis, cikgu nak buat satu quiz. Boleh tak? Cikgu nak buat ada 10 soalan. Nak ke tak nak? Okey, kalau nak, sekejap ya. Cikgu tunjukkan dekat kamu. Ada satu quiz yang menarik dekat sini. Cikgu nak sorang-sorang jawab. Okey, sekejap. Ini dia. Alright. Cikgu akan bagi peluang kepada semua orang untuk jawab ya. Kamu standby nak buka mic kamu ya. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Alright. Baik, kita nak mula. Okey. Baik, yang mula sekali cikgu tengok pada gambar ni. Muayyad, jawab number 1. Baca dan kemudian kamu jawab. Kita akan tengok betul ke tak betul. Bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Bergetar. Tengok.
Nampak? Monyet tu pun gelakkan kamu. Dia kata betul kan? Okey, number 2. Hafiz Zikri. Cara bunyi dihasilkan, pilih lebih dari satu. Okey, apa dia? Cara bunyi dihasilkan. Tiupan, Tiupan, tepukan, tepukan, ketukan. ketukan. Very good. Monyet tu gelak lagi. Okey. Baik, seterusnya Auni Damia. Cara lain bunyi dihasilkan. Pilih lebih dari satu. Okey, apa dia? Gesekan, Gesekan, petikan, petikan. Very good. Gelak lagi monyet tu. Okey. Baik, number 4. Alia Faizah. Buka mic dulu. Cara kita menghasilkan bunyi melalui petikan. Petikan. Very good. Okey, Aimi, number 5. Cara biola menghasilkan bunyi melalui gesekan. Gesekan. Betul. Bagus. Okey, Adam Haris. Buka mic. Bunyi bergerak ke semua arah. Ke semua arah. Okey, very good. Betul. Okey, Hanif. Tak apa, Hanif jawablah bahasa Melayu kan. Janji kamu faham, nanti cikgu akan kamu akan tengok bahasa Inggeris pula. Okey? Bunyi apabila terkena objek keras ia akan dipantulkan. Okey, Hanif, kalau pantulkan bahasa Inggeris kita panggil apa? Reflection ataupun reflected. Dipantulkan reflected. Kalau pantulan reflection. Okey, very good. Okey, Bella. bunyi yang dipantulkan dikenali sebagai gema. Gema. Very good. Jangan jawab gemalai pula. Okey, Firas Fitri. Tempat yang boleh memantulkan bunyi. Pilih lebih dari satu. Okey, dekat mana? Gua, Gua. dewan Kemudian? kosong, Dewan kosong. perigi. Perigi. Very good. Okey, Isma Arisa. Sifat bahan yang menyerap bunyi. Yang menyerap bunyi. Apa dia? Keras. Keras. Tadi kita belajar adalah kalau keras ni dia memantulkan bunyi. Ini cikgu tak sebut tadi. Tapi kalau dia keras, dia boleh memantulkan, dia tidak menyerap. Okey, contoh yang boleh menyerap bunyi adalah cikgu rasa bahan yang lembut. Sebagai contoh, kalau kamu tengok dekat studio jamming yang orang menyanyi tu kan, dia selalu letak apa dekat dia punya dinding. Dia letak macam ada span warna hitam tu kan, span tu kan. Itu benda tu dia akan menyerap bunyi, jadi bunyi takkan keluar daripada bilik tersebut. Okey, baik. Jadi ada lagi tak? Siapa yang belum jawab? Salsabil. Yang ni tadi kita tak apa? Bunyi boleh bergerak melalui apa? Yang ni tadi kita tak sentuh, tapi tak apa. Yang ini kita akan sentuh dalam topik yang seterusnya nanti. Okey? Very good. Jadi setakat ini semua jawab betul. Okey. Bagus. Okey, jadi cikgu rasa semua dah faham. Okey, baik. Jadi selepas ini cikgu nak apa yang kamu kena buat adalah kamu perlu buka buku aktiviti sains kamu, buku topical sains kamu, dan cikgu nak kamu buat muka surat 41 dan juga 42. 41 berkenaan dengan bagaimana bunyi dihasilkan, 42 dia berkenaan dengan getaran tu. Bunyi bergetar. So cikgu nak kamu buat muka surat 41 dan juga 42. Nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Boleh ke? Boleh ke? Nanti cikgu akan masukkan dalam
Google Classroom juga latihan ni. Kalau tak ada, cikgu akan masukkan dalam kamu punya Telegram group. Okey. So, sebelum cikgu habiskan sesi kita pada hari ni, ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Syarul Ikhwan tak ada pula hari ni. Kalau tidak, Syarul Ikhwan mesti nak tanya. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu rasa semua faham topik yang diajar apa hari ni agak mudah. Tu tak ada masalah kamu nak faham. Betul tak? Cikgu dah tunjuk contoh dan lepas ni kamu boleh buat latihan yang diberikan. Kalau tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Boleh? Okey. Baik, jadi cikgu nak ucapkan tahniah kepada kamu pagi ni sebab dapat mengikuti kelas seawal 7.30 pagi ni. Cikgu tahu memang agak awal, tapi nak buat macam mana dah jadual kita pagi kan? Okey. Lepas ni kamu boleh ambil. Siapa yang belum sarapan, kamu boleh bersarapan. Dan kemudian siapa yang belum minum, kamu boleh minum. Dan kamu boleh sambung untuk subjek lain pula selepas ni. Lepas ni BI kan? Okey. Baik. Jadi ada soalan? Tak ada soalan? Okey semua? Kalau okey semua tunjuk macam ni. Okey. Mak ayah tak nampak ya. Okey, kalau okey semua tunjuk macam ni, very good. Okey, kalau semua dah faham, semua tunjuk bagus. Okey, kita akan sambung dalam next class. Mungkin minggu depan. Sebab hari Jumaat mungkin cikgu nak buat dengan tahun 5 pula. 5 crystal. So, mungkin minggu depan kita akan buat lagi. Udahlah tu Adam. Cukup. Okey, baik. Sebelum kita habis kelas, semua buka kamera. Cikgu nak ambil gambar dulu. Bukakan kamera kamu. Cikgu nak ambil gambar kita semua. Okey, nanti cikgu masukkan dalam grup Telegram kamu ya. Ada rupanya. Okey, buka kamera. Siapa lagi ni? Daniel Syakim, tak ada ya. Sufia Imanina pun tak apa nampak. Isma Arisa. Okey, baik. So, okey, semua sekali senyum, tunjuk ada yang baru masuk. Cinta Kasih Riana baru masuk. Tak apa. Cinta Kasih, buka kamera. Cikgu nak ambil gambar. Okey. Okey ya, semua sekali senyum dulu. Jangan tunjuk good lagi, Bella. Senyum dulu. Okey, 1, 2, 3. Okey, tunjuk good. Okey, oh Muaz ke? Okey, 1, 2, 3. Very good. Okey, nanti gambar ni cikgu hantar dalam Telegram kamu. Okey? Baik, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamatkan di sini. Okey, thank you everyone. Thank you very much. Nanti kita akan sambung dalam kelas yang akan datang. Okey, bye-bye. Bye. Bye. Hai. Assalamualaikum cikgu. Salam. Dah keluar dah. Bye. Bye. Miam mentang-mentang lain set baru.